Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们平安， Apa kabar? 你们好吗？我爹妈讲是， Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 感谢主，今天早上我们也可以在这个地方一起来敬拜他。 Dan saya diberikan tema di bulan misi ini adalah murid yang bersedia diperlengkapi. 那么这个也是宣教业给我一个题目，就是准备装备的学生。 Saya mengajak kita membuka di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 请我们翻开提摩太后书第3章14到17节的经文。 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mandarin. 提摩太后书第3章14，但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。 叫属上帝的人得以完全预备行各样的善事。 Bapak Ibu, setiap kita bisa jadi pernah melihat flyer ini. 每一个人都看到这个东西。 Jadi ini adalah flyer lowongan pekerjaan. 这个就是说工作的空位是空缺。 Jadi baik kita yang mencari karyawan ataupun kita sedang mencari pekerjaan. 有的人是找职员，或者是我们去找工作。 Dan flyer ini adalah sebuah perusahaan yang sedang mencari pegawai marketing atau salesman. 那么这个公司要找工作的人员， Dengan kriteria seperti berikut. Pria atau wanita usia maksimal 30 tahun. 不论是男的是女的，他的年龄是25岁。 Nah, saya nggak masuk tuh karena saya udah 40 jadi ya. Pendidikan minimal D3 semua jurusan. 那么他的教育就是说在 D3。 Tertarik otomotif, percaya diri, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. 就是说有自信心，有很好的沟通。 Dan punya motor dan punya SIM C. Motor. 有摩托车，有他的这个 SIM。 Jadi inilah karakteristik dari perusahaan ini mencari karyawannya. 这就是公司的一个特点，要找工作的人的这个条件。 Dan kalau kita lihat karakteristik ini, maka kita menemukan satu kata kenapa mereka mencari dengan berbagai syarat ini. 为什么他们要找工作有这样多的条件呢？ Mereka mencari karyawan yang kompeten. 他们要找到工作的人员就是要有能力。 Bapak Ibu, ketika bicara tentang kompetens atau kompetensi, maka apa sih pengertian dari kompetensi itu? 那么什么叫做能力呢？能力的概念是什么呢？ Menurut Stephen Robin berkata gini, kompetensi adalah sebuah kemampuan seseorang di dalam mengerjakan berbagai tugas yang ditentukan oleh dua faktor. 那么这个 Stephen Robin 他这么说，一个人完成各种任务的能力，就是由于2个因素的决定。 Yang pertama adalah kemampuan intelektual, pintar. 也就是说，第一就是智力的能力。 Kalau kurang pintar, dia bisa sistematis berpikirnya. 如果kurang pintar tidak systematic 呀。 Iya. 如果他不聪明的话，他的思想不能有系统性的， Atau punya kemampuan fisik. 或者是有这个体力的能力， Misalnya tidak mudah lelah gitu ya. 就是说他不容易疲倦。 Kemudian yang kedua adalah menurut Van Loof dan Van
Don CK lah ya, atau Gemmel. Dia berkata gini, kompetensi adalah suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa kemampuan yang berkaitan dengan bertindak, tindakan, perilaku, dan berpikir. 那么他这个范洛这个人，他这么说，他有能力、有效的做一些事情， Itulah kompetensi. 这就是能力。 Sehingga sebuah perusahaan tahu semua karyawan tidak semuanya punya kompetensi yang sama. 所以这个公司看到每个工作人员有不同的能力， Sehingga mereka ingin meningkatkan kompetensi dari karyawannya. 所以他在他的工作人员当中，他要提高他的能力。 Saya menemukan setidaknya ada 10 cara meningkatkan kompetensi. 我就是他们怎么样提高能力呢？至少有10种的方法。 Yang pertama, melakukan identifikasi dan perencanaan. 第一，也就是说识别，就是有辨别的能力和计划， Membuat program pelatihan, 有制定培训的计划， di mentori atau di coaching, 提供指导和辅导， rotasi pekerjaan misalkan. 就是岗位的轮换。 Jadi kalau dia kayaknya nggak cocok nih di sales, mungkin di accounting dia lebih cocok. 如果看他这个在这一方面这个不适合，就搬到另外一方面。 Jadi 10 hal ini diupayakan untuk meningkatkan kompetensi dari karyawannya. 那这10个条件是盼望这个他的工作人员能够提高他的能力。 Kenapa kompetensi seseorang penting di dalam dunia pekerjaan dan usaha? 为什么一个人的能力在工作和商业的领域很重要呢？ Satu jawaban adalah karena persaingan itu semakin banyak dan semakin ketat. 因为他面临的竞争和挑战是越来越重的， Sehingga perlu orang-orang yang berkompeten di bidangnya. 所以我们需要有能力的人。 Kemudian kita akan berpikir seperti ini, apakah murid Tuhan perlu memiliki kompetensi untuk memberitakan Injil Tuhan? 那主的门徒们是不是要有能力来传福音呢？ Ada orang yang berkata nggak perlu kompetensi dalam memberitakan Injil. 有的人说不需要嘛，在这个我们传福音的事上不需要有这个能力， Yang penting mau, 最主要是他要， yang penting mau pergi. 最主要是他肯去。 Itu sama seperti perusahaan, nggak perlu kompetensi, yang penting mau kerja. 有的在商业的区域里面就说不需要这些能力，最主要是他肯做， Bisa sih kerja, 他能够做， tetapi kerjanya tidak akan maksimal. 那么他的做是不是很好的？ Bisa sih untuk ikut memberitakan Injil Tuhan tanpa kompetensi, 如果没有这个能力的话，可以去传福音， tetapi tidak maksimal. 可是不是很尽兴的。 Sehingga kalau ditanya apakah murid Tuhan perlu memiliki kompetensi untuk memberitakan Injil, bagi saya iya. 那么这些主的门徒们需要在传福音的事上需要能力吗？我认为需要。 Kompetensi ini perlu dimiliki untuk memenuhi amanat agung Tuhan. 那么其实这个能力是我们每一个人需要在传福音的事上实行大使命的事上。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita memiliki beragam kompleksitas manusia di dalam memandang Injil dan kekristenan. 因为我们在带福音的时候，面临着各种人类的复杂性。 Setiap orang memiliki keberatan dan kesulitan masing-masing ketika mereka menerima Kristus. 每个人在接受耶稣基督的时候，都有自己的重担和困难。 Ada orang yang pernah mengalami pengalaman traumatis masa kecil. 有的人在童年的时期有创伤的经历， Misalnya mereka traumatis kepada ayah. 比方说他对他的父亲有个创伤， Mungkin papanya galak, 可能他的父亲很凶， mungkin papanya suka pukulin mamanya. 可能他的父亲常常打他的妈妈， Mungkin papanya kalau dia nakal dikurung di kamar mandi semalaman dan dimatiin lampu. 可能他这个孩子调皮的话，他的爸爸就把他放在洗澡房里一整夜。 Sehingga ketika kita datang memberitakan tentang kasih Bapa, 当我们把这个讲到父亲的爱的时候， di dalam sebuah pengalaman dia dengan Bapa secara fisik itu, dia akan tidak mungkin menerima tentang kasih Bapa itu. 所以因着他有这个创伤，他认为做父亲的爱对他来说是不能理解的。 Ada juga yang memiliki pergumulan mendalam tentang ilmu pengetahuan sains dan agama. 有些人对科学和宗教有深刻的挣扎， Seringkali orang berkata antara sains dan agama tidak mungkin bisa disatukan. 有的人说科学跟宗教不可能合一， Ada yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang tidak bertanggung jawab. 有些是在不负责任的基督教家庭中长大的，
Jangan berpikir semua anak yang lahir di keluarga Kristen dia pasti jadi orang Kristen. 不一定在这个基督教家庭出生的全部是一个基督徒。 Kalau dia punya keluarga Kristen yang tidak bertanggung jawab, dia bisa menjadi orang ateis di tengah-tengah keluarga Kristen. 如果这个家庭基督徒家庭是不负责任的话，他可能成为一个无神论者。 Ketika dia punya papa yang selingkuh pada papanya Kristen, dia punya traumatis kenapa orang Kristen selingkuh. 可能他的父亲是基督徒，他可能有外遇，他就说为什么基督徒有外遇呢？ Atau ada yang pernah ditipu atau dihianati oleh orang Kristen. 可能他被这基督徒所欺骗和背叛。 Yang paling umum adalah pengkhianatan secara uang. 在普通的来说，他就是给基督徒骗去那个钱。 Kalau bahasa umumnya uangnya dimakan orang Kristen. 也就是说这个基督徒撤钱。 Bisnis sama-sama bisnis, tetapi ditipu oleh orang Kristen. 一样的做生意，可是他给基督徒撤钱。 Ketika ada orang yang menginjili orang ini kemudian dikatakan jadi Kristen, percaya pada Kristus sama dengan jadi Kristen kan? 有的人基督徒传福音给他，就说如果是这样子的话，我倒不要做基督徒。 Tapi saya pernah pengalaman uang saya dimakan orang Kristen MM-an misalkan. 我知道，因为我曾经经历到我的钱给基督徒撤了差不多几十亿。 Atau ada yang sejak kecil ditanamkan persepsi begitu negatif terhadap orang Kristen. 有些人从小就被灌输了对基督徒负面的这个看法。 Yang umumnya bilang gini, agama Kristen itu agama penjajah. 他说，这个基督教是这个统治的这个宗教。 Disinilah kompetensi penting kita miliki untuk menjadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. 所以这是我们拥有很重要的就是能力的地方，就是可以被上帝使用来传好信息的人。 Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. 这就是保罗向提摩太传达的信息。 Di dalam ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan seperti ini. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat ya, tulisan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. 第45节，但你所学习的、所确信的，要存在信里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Bagaimana seseorang menjadi murid yang diperlengkapi? Di dalam bagian ini kita bisa melihat murid yang diperlengkapi, saya buka kurung, baca diinjili sejak kanak-kanak. 那么一个人为什么能够被装备起来？也就是说，我们从小的时候要传福音，从小的时候开始。 Di dalam bagian ini Paulus secara jelas berkata kepada Timotius, Timotius, sebelum kamu mengenal diriku sebagai bapa rohanimu, terlebih dulu sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. 这个保罗就告诉他，他说你还没有认识我之前，你还没有成为我属灵的孩子之前，你是从小已经认识、已经明白圣经。 Sehingga dengan kata lain, Timotius telah dididik kebenaran firman sejak dia kanak-kanak. 也就是他从小的时候已经领受这个基督教的道理。 Siapa yang mendidik Timotius? 是谁来教导他呢？ Maka dikatakan dia dididik oleh neneknya dan ibunya. 也就是说，他从小是从他的祖母罗伊和他的母亲， Lois dan Eunike mendidik dia. 也就是说，罗伊跟尤尼基来这个教导他。 Mendidik dengan dikatakan mengenal kitab suci. 他认识圣经。 Ketika Paulus gunakan kata kitab suci di situ lebih menunjuk kepada perjanjian lama. 也就是说，提摩太从小受他祖母跟母亲这个来教导他学习旧约圣经。 Timotius diajarkan firman Tuhan sejak dini, sejak kanak-kanak. 提摩太从小就认识上帝的话。 Timotius sudah mengenal kitab suci jauh sebelum dia mengenal Paulus sebagai bapa rohaninya. 那么这个提摩太先认识圣经，还没有认识这个保罗之前。 Dan kalau kita lihat inilah sebuah tradisi bangsa Yahudi atau Israel. 这就是犹太人的这个传统。
Mereka mengenal yang namanya Shema. 他们就是知道薛玛， Dua ayat yang saya kutip yang menunjukkan Shema itu Ulangan 6 ayat yang ke-7. 你说《申命记》第6章第7节在这里有讲到个薛玛。 Dikatakan di sana haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan sesekali, jarang-jarang, berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan bukan hanya mengajarkan tetapi membicarakan, mendiskusikan. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. 你要殷勤教训你的儿女，不论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论神的话。 Ada kata penting di situ, mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya di dalam kondisi duduk, jalan, berbaring, atau bangun. 所以他常常教导他，殷勤的教导他，不论在家里，不论在行路，不论躺下睡觉、起来等等。 Apa yang dibicarakan, apa yang diajarkan? 那他们谈论什么？他们教导什么呢？ Ulangan 6 ayat yang ke-4 menjelaskan itu. 申命记第6章第4节告诉我们： Dikatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. 以色列啊，你要听耶和华我们的上帝是独一的主。 Ketika gunakan kata dengarlah, menggunakan kata Shema itu berarti dengarlah, ingatlah, taatilah, patuhilah, tunduklah, pahamilah, perhatikanlah, responilah. 所以他说，倾听、记住、顺服、服从、降服、理解、注意、回应等等，这是叫做薛玛。 Dan itulah yang diwariskan oleh Lois dan ibunya Timotius kepada Timotius. 这就是提摩太遗传下来的这个遗产，就是说从他祖母跟妈妈的教导。 Sampai titik ini ketika kita berkata bahwa murid yang diperlengkapi, maka kita bisa berkata panggilan kita sebagai orang tua itu apa? 那么这个要装备的学生，那么我们做父母的基督徒，上帝怎么样呼召我们呢？ Maka orang tua Kristen harus menjadikan anaknya murid Yesus di rumahnya sendiri. 那么基督徒的父母必须在自己的家里使孩子成为耶稣的门徒。 Bapak Ibu, kalau kita nggak mau muridkan anak kita, dunia akan muridkan mereka. 如果我们在家里不让我们的孩子成为耶稣的门徒的话， Bapak Ibu, kalau kita tidak mau anak kita, tidak memuridkan anak kita menjadi murid Yesus, dunia akan menjadikan mereka murid dunia. murid apa？ Dunia. murid dunia哦。如果我们在家里不让我们的孩子们成为基督的门徒的话，那么这个世界的教育就教导他们。 Kita sebagai orang tua Kristen harus menjadikan anak kita murid Yesus di rumah kita sendiri. 那我们做基督徒的父母，应该在家里要使孩子们成为耶稣的学生。 Kita tidak bisa membaca situasi yang terjadi di luar. 我们不能够在外面看世界的情况， Tetapi kita bisa menjaga rumah kita supaya melindungi anak-anak kita. 那我们就可以在我们的家庭里面可以眷顾、保护我们的孩子们。 Karena tujuan utama mengasuh anak secara Kristen adalah memuridkan. 那么最主要，我们在家里教育我们的孩子，就是让我们的孩子成为耶稣的门徒。 Di mana orang tua Kristen meneruskan ajaran guru agung kepada anak mereka. 我们应该在家里面，基督徒的父母要在家里面好好的教育我们的孩子。 Dan ini waktunya bagi saya nggak lama ya. 那么这个时间不会太长吧？ Saya lihat perkembangan zaman saya dulu sama sekarang, kita bersama anak-anak itu maksimal 18 tahun kalau anak kita setelah itu kuliah di luar kota atau luar negeri. 我们过去跟现在的时代不一样，那么差不多有到18岁的时候，这个孩子都大学了。 Dan kita tahu ketika mereka di sana gimana pergaulannya pun kita nggak tahu. 那么我们的孩子在外面的教育怎么样，我们不知道。 Mereka ke gereja atau tidak juga kita kagak tahu. 他们有没有去做礼拜，我们也不知道。 Jadi bagaimana kita melakukan pemuridan ini? 那我们应该怎么样做门徒的训练呢？ Apakah sebatas mengajak anak kita ke gereja atau ke sekolah minggu, remaja atau pemuda? 是不是我们单单叫我们的孩子去教会上主日学等等呢？ Saya 10 tahun di Karawaci, saya setidaknya 3 bagian komisi saya pernah jadi pembina.
我在这个嘎拉瓦基教会差不多10年，我就这个担任有3种的这个部分。Awal-awal menjadi pembina pemuda remaja. 起初的时候，我就成为少年团契、青年团契的辅导。Kemudian remaja saya lepas, kemudian jadi pembina anak dan pemuda. 那么以后我就成为主日学的辅导老师，还有青年团契。Dan saya bersyukur orang tua mengajak anak-anak untuk datang sekolah minggu, remaja atau pemuda. 感谢上帝，我们基督徒的父母，他们愿意把孩子们带到主的面前。 Tapi apakah pemuridan itu hanya sebatas membawa mereka ke gereja dan mereka diajar di gereja? 请问我们成为主耶稣的门徒，是不是单单把孩子带到这个礼拜堂上主日学、青年团契、少年团契呢？ Apakah sebatas mengajak mereka berdoa sebelum makan? 那么我们是不是教导他们吃饭以前先祷告？ Saya mengajak kita berpikir tentang pola pemuridan yang dilakukan Kristus kepada 12 muridnya. 那我们就要思想一下，主耶稣对12个门徒所设行的门徒的训练的模式是怎么样呢？ Yang pertama adalah Tuhan memanggil mereka mengikutinya dan mereka taat. 起初主耶稣呼召他们要跟随他，他们就顺服了。 Ketika ada murid yang sedang membersihkan jala ayahnya dan kemudian Yesus berkata, ikutlah aku, dan mereka tinggalkan jala dan ikut dia. 当这个门徒还没有跟随耶稣之前，当他们撒网去打鱼的时候，耶稣说：“你们来跟从我。”他们就放下这些来跟从他。 Mereka menyerahkan segalanya untuk mengikuti Yesus. 他们放弃了一切来跟随耶稣。 Mereka menghabiskan banyak waktu bersamanya 3,5 tahun. 他们花了很多的时间，3年半的时间与主耶稣在一起。 Kalau kuliah udah lulus tuh 3,5 tahun. Kalau kuliah udah lulus 3,5 tahun. 呀，如果我们大学毕业，这是3年半的时间。 Mereka mendengarkan ajarannya. 他们聆听他的教导。 Mereka bertanya kepadanya kalau mereka nggak ngerti apa artinya. 如果门徒们不懂的话，他们去问耶稣， Mereka meniru dia. 他们就模仿他。 Bapak Ibu, itulah yang kita juga bisa lakukan kepada anak-anak kita. 那些以上刚才所讲的，也是在我们的家庭里面也可以教导我们的孩子。 Sadarilah anak kita punya pilihan. 那么我们知道我们的孩子有选择， Menerima atau menolak untuk mengikuti Tuhan Yesus. 他们要接受或者拒绝跟随耶稣。 Tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa kabar baik Injil itu berada di dalam rumah kita sehingga mereka tidak dapat menghindarinya. 作为父母，我们的责任确信好消息，就是传福音是在我们的家中，使他们没有办法去逃避。 Ini bisa terjadi saat kita hadir bersama dengan anak-anak. 当我们和孩子们在一起的时候，我们就会发生这种的情况。 Dan kalau kita lihat perjalanan pelayanan Yesus, Yesus itu selalu hadir bersama dengan para muridnya. 我们看耶稣的一生，耶稣在服事上，耶稣始终存在于门徒的生活当中。 Makanya kalau kita lihat di mana ada Yesus, di situ ada muridnya. 我们看到主耶稣在哪里，在哪里就有门徒。 Hal yang sama bisa kita lakukan di dalam pemuridan kepada anak-anak kita. 也就是说，我们在家里，我们要好好的让我们的孩子做门徒的训练。 Kebutuhan anak adalah kehadiran orang tua. 那么孩子的需要，也就是说，我们需要我们父母亲的存在陪伴。 Sesibuknya kita, pasti ada waktu setiap hari kita hadir bersama dengan anak kita 我们 menyaksikan 不管怎 Injil. 么样忙，我们每一天一定有时间来陪伴他。 Ada orang yang berkata gini, loh, waktu kecil sih bisa diajak-ajak loh anak saya, udah besar dia nggak mau kemana-mana sama saya. 他说：“是我的这个孩子还小的时候，他很喜欢跟我们出门，可是大了他们就不一定要跟我们在一起。 Atau kalau kita sama anak kita bawaannya dinasehati. 有多少时候我们就是单单去这个教训他们， Nggak boleh gini. 你不可以这个样子。 Sehingga anak kita nggak mau sama kita. 那我们的孩子当然不要跟着我们。 Bapak Ibu, kalau kita punya anak, berapa kali kita ngedate sama anak kita? Ngedate itu makan malam, berduaan doang. 我们跟我们的孩子们在一起，有多少次跟我们在一起吃饭呢？ Kalau ibu seberapa sering atau berapa kali sudah ngedate sama anak perempuannya? 那我们做母亲的有几次跟我们的女孩子在一起吃饭呢？ Berdua aja. 单单2个人而已。 Bukan ngedate untuk cari celah untuk marah-marahin. 那我们2个人在一起，并不是说要责备他，要找我们吹毛求疵，要找他的麻烦。
Tetapi ngedate untuk dengar dia cerita kondisinya seperti apa. 那我们如果母亲跟女儿在一起，我们要想知道谈听一些她的情况， Atau ngedate Bapak Ibu cerita kondisi Bapak Ibu seperti apa. 或者是我们把我们自己心里的话告诉我们的孩子， Hadir bersama dengan anak. 我们要与孩子们陪伴。 Untuk bisa menjadikan anak kita murid Tuhan, maka orang tua Kristen harus terlebih dahulu menjadi murid Tuhan. 那如果我们要我们的孩子要成为主的门徒，那我们先自己要成为主的门徒。 Kenapa sih anak-anak sulit menjadi murid Tuhan? 为什么孩子们很难成为主的门徒呢？ Karena bisa jadi orang tua belum menjadi murid Tuhan. 因为我们做父母亲的还没有成为主的门徒， Baru sebatas menjadi orang Kristen. 我们单单成为基督徒而已。 Menjadi murid Tuhan tidak bisa lepas dari firman Tuhan. 我们成为主的门徒，离不开神的话。 Karena itu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 menunjukkan empat hal yang penting kaitan dengan firman. 所以提摩太后书第3章第16节有4样事情。 Yang pertama adalah seluruh Alkitab bermanfaat untuk pengajaran atau doktrin. 你说圣经都是教训、教导人学艺。 Bapak Ibu, kekristenan itu tidak lepas dari pengajaran atau doktrin. 那么基督教是，也就是说我们不以这个，我们一定有他的教义和教导的。 Semakin kesini banyak orang semakin berkata gini, aduh hidup udah susah loh, udah berat, udah pusing kerjaan, gak perlu lagi bicara tentang doktrin. 那么有的人说，哎呀，已经活在世界上很麻烦了，很多事情，那不需要我们不需要有基督教的教义， Yang ringan-ringan aja loh, 要轻松轻松。 Sangkin ringannya seperti bulu ayam yang gampang ditiup. 那么是不是轻松的，好像我们的羽毛很快就飞上去了？ Padahal di dalam kekristenan penuh dengan doktrin atau pengajaran. 因为我们基督教充满了教义。 Kalau Bapak Ibu pernah ikut katekisasi, itu banyak doktrin dasar-dasar iman kekristenan. 那如果我们已经学了这个慕道班，我们就在里面，我们学的功课就是都是教义的。 Ada doktrin tentang Tuhan, doktrin tentang manusia, doktrin tentang dosa, tentang Roh Kudus, doktrin tentang akhir zaman. 就是讲到上帝的教义、人性的教义、基督教的教义、圣灵的教义，或者末世的教义等等。 Saya jadi pembina remaja itu sudah sekitar 3 tahun ya. 我在3年的时间培训做这个少年团契的辅导。 Dan salah satu hal yang diwariskan kepada saya dari pembina sebelumnya adalah apologetic week. Jadi pembelaan iman apologetic. 那么这个我在3年的时间培训这个少年团契，那么里面就是说讲到护教学。 Dan mereka membahas tentang hal-hal yang lumayan berat tuh. 那么他在里面就是谈到比较深刻的这个神学的问题。 Pernah dalam satu rapat remaja mereka masih nanya tentang sesuatu. 如果在这个少年团契开会的时候，他们也是问一些问题， Kemudian saya bilang sama mereka gini, 我就告诉他们， kenapa sih kadang kalian bosan dengar khotbah? Saya bilang. 我问他为什么你们很不喜欢听到？ Iya sih Lose, karena tema-tema khotbahnya itu aja. 他说是啊，因为讲到的题目就是那个样子。 Saya bilang iya, padahal kekristenan itu begitu banyak hal yang bisa kita bahas. 是啊，其实我们在基督教的道理上很多我们需要这个分析或者是解释的。 Begitu banyak doktrin dan pengajaran yang menjadi warisan penting di dalam kekristenan. 其实，在整个圣经里面，很多的教义教导。 Dan ini penting, dikatakan seluruh Alkitab bermanfaat untuk pengajaran atau doktrin supaya itu mempengaruhi cara kita berjalan. 因为圣经都是上帝所默示的，对教导、解释、使人归正都是有益的，是非常重要的。 Jadi kalau kita mendengar ajaran yang berkata kita tidak perlu doktrin, yang penting cukup percaya, lupakan itu. 有的人说不需要教义，只要我们相信耶稣，我们不需要这些东西。 Kemudian yang kedua adalah seluruh kitab suci atau Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. 第二点就是说，圣经对于证明或者是责备都是有益的。 Sebuah pengajaran atau doktrin menunjukkan pada kita apa yang benar dan salah. 教导或者教义告诉我们什么是对的，什么是错的。 Kadangkala
ayat Alkitab menegur kita ketika kita salah dalam pikiran dan tindakan kita. 多少时候我们在某一方面有错误的思想，圣经来光照我们，叫我们知道这是错的。 Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kita lebih suka ayat yang mana nih? 如果我问你们，你们喜欢哪一些圣经呢？ Oh ya Lose, ayat yang menguatkan saya. 都说是老师坚强我的信心的那个圣经， Ayat yang memberkati saya. 祝福给我祝福的那段圣经。 Ayat yang berisi janji-janji Tuhan yang baik untuk saya. 所以上帝的应许对我来讲是很好的。 Karena itu kalau kesaksian kadang orang berkata gini, saya bersyukur untuk berkat firman Tuhan hari ini yang menguatkan saya, Tuhan pelihara saya. 所以有的人说感谢上帝，今天神的话来坚固我的信心，祝福我们。 Tapi firman Tuhan juga berfungsi untuk menyatakan kesalahan. 那么圣经也可以叫我们光照我们的心，叫我们看出什么是错的。 Yang ketiga adalah seluruh Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan atau koreksi. 第三，也就是说，圣经是用来纠正我们的错误。 Nah, kata koreksi mengacu pada pemulihan pada kondisi semula yang semestinya. 那么纠正这个词是用来改正错误的， Atau menegakkan benda yang terjatuh atau membantu seseorang bangkit kembali setelah tersandung. 那么这个词也用来那个叫要掉落的物体，我们想把它扶住起来，或者是帮助人在跌倒以后重新站起来，就是这个词。 Sebentar ya. 一下子哈，Bapak Ibu, itulah mengkoreksi. 亲爱的弟兄姐妹，刚才我下去的时候，那个是纠正。 Tadi saya yang ubah ya, jadi saya sengaja itu koreksi itu. 那个纠正banyak yang nggak ngerti ngapain. Iya, ngapain kan? Ketika tadi kursinya maju, nggak sama tuh dengan kursi yang 6 lagi. 因为刚才那个有一张椅子就是刚好出来一点，我就把它放回去，就是说这个叫做纠正、改正。 Dan saya perbaiki. 我把它改正过来。 Itulah fungsi firman Tuhan, mengkoreksi hidup kita. 那就是圣经，就是改正我们的错误的意思。 Kemudian yang keempat adalah bermanfaat untuk mendidik pada kebenaran. 第四，也就是说，圣经对于有教育、真理都有用处。 Mengajarkan kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. 圣经教导我们如何过金钱的生活。 Saya ingin cerita satu wawancara yang dilakukan oleh seorang petinju dengan seorang wartawan. 有一个就是说打拳的拳王跟这个新闻记者来访问他， Mike Tyson. 就是 Mike Tyson Kalau ingat Mike Tyson ingat apa? tinju。 Gigit kuping. Nah, ya tinju, karena dia atlet tinju ya. Nah, dalam sebuah wawancara ditanya sama wartawan gini, apakah benar bahwa kamu itu bangun jam 4 pagi untuk berlari? 那么新闻记者就问他，你凌晨4点钟的时候就已经起床跑步，是不是真的？ Kemudian Mike Tyson berkata tidak. 这个 Mike Tyson 就说不， Jam 4 pagi saya sudah berlari. 其实凌晨4点钟我已经跑步了。 Kemudian wartawan berkata gini, bukankah kamu juara dunia? Mengapa kamu harus melakukan itu? 那他说你是世界的冠军呢，为什么你要这么做呢？ Itu sebabnya saat ini semua lawan saya sedang tidur dan berat badannya bertambah. Jika saya mengetahui bahwa salah satu dari mereka berlari pada pukul 4 pagi, maka saya akan mulai berlari pada pukul 2 pagi. 所以这个 Mike Tyson 这么回答，就是这个原因。这个时候我的对方正在睡觉，并且他的体重增加。如果我发现其中的一个人他早上4点跑步的话，那我就要在凌晨2点钟就先跑步。 Dan jika seseorang berlari pada pukul 2 pagi, maka saya akan berhenti tidur untuk berlatih. 如果有的人在凌晨2点钟跑步的话，那我就会停止睡觉，不睡觉的意思，而去练习。 Itu sebabnya saya tetap di atas. 所以我仍然还是在他们之上。 Ini tanggung jawabku, bukan tanggung jawab mereka. 这是我的责任，并不是他们的责任。 Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam 1 Korintus 9, 26-27 ketika dia katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang memukul angin, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 就像保罗在哥林多前书第9章
26、27告诉我们，所以我奔跑不像无定向的，我斗劝不像打空气的，我是攻克己身，叫神负我，恐怕我传福音给别人，自己反被曲解了。 Ini tanggung jawabku, bukan tanggung jawab mereka. 这是我的责任，不是他们的责任。 Kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, memuridkan kita, ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. 所以我们要教导使我们的孩子成为这个主的本土，不是别人的责任，还是我的责任。 Kita harus menjadi murid Tuhan, ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. 我们必须要成为主的门徒，这是我的责任，不是别人的责任。 Dan itu tidak lepas dari firman Tuhan. 那就是说，在这样的事情上，我们就是要有神的话。 Sehingga Warren Wiersbe berkata gini, semakin baik kita mengenal firman, semakin baik kita mampu hidup dan bekerja untuk Tuhan. 有一个牧师伯恩他这么说：我们对上帝的话了解的越多，我们就能够为上帝生活和工作。 Kalau saya balik kalimat ini dengan kalimat seperti ini, semakin kita tidak mengenal firman, semakin kita tidak akan mampu hidup dan bekerja untuk Tuhan. 我把这个词句改换一下，如果我们对上帝的话语的了解不懂的话，我们也不能够为着神而生活。 Mempelajari firman Tuhan bukan sebatas untuk diri kita, 我们学习上帝的话，不是单单为了自己， tapi menjadikan diri kita berguna bagi Tuhan dan sesama kita. 但是使自己对上帝和他人有用处。 Kita menjadi murid Tuhan di dalam kebenaran firman supaya Tuhan memakai kita membawa kabar baik dan menghibur orang lain. 我们要学习上帝的话，使上帝可以使用我们传扬救恩的消息，并且安慰别人。 Karena itu saya menemukan gambar ini menarik. 我在这里看到这个幅图画，很吸 Ketika 引。 bicara tentang teaching, 我们讲到教导， maka di dalam teaching itu ada dua 在 scope 教 yang 导里面 melingkupi. 有两个。 Yang pertama adalah to believe, 第一就是 bicara tentang 说 doktrin. 相信这个教育，相信的教育， Yang kedua adalah to do, bicara tentang hidup. 也就是说生活的教育。 Ketika kita mendengar pengajaran, mendengar firman, maka itu menjadi doktrin untuk kita, itu penting. 我们要听神的话，就是教育，就是非常的重要。 Tetapi tidak sebatas itu, tetapi harus to do untuk hidup kita. 不单单是这个样子，我们必须要去做，去生活。 To believe doktrin itu bicara tentang apa? 那么这个相信的教育是关于什么呢？ Ibadah, 崇拜、 pendalaman Alkitab, 查经、 seminar teologi. 神学的研讨会。 Saya bersyukur beberapa STT itu mengadakan seminar itu via online dan free. Kadang-kadang ada free-nya untuk bisa kita ikuti. 有的神学就是说，在这个网上有这个免费的这个教导， Pembinaan jemaat. 就是说训练的信徒。 Di gereja kita itu ada best class. 我在我们的教会里面有， Tetapi sayang dikit yang ikut. 可惜很多人不参加。 Baca buku teologi. 我们读这个神学的书， Itu to believe, doktrin. 那就是教育相信的教育。 Nah, to do-nya hidup itu apa? 去做或者生活是什么呢？ Kelompok kecil, 有小组， menyaksikan Tuhan di tengah kemajemukan. 在多元的当中见证神。 Bapak Ibu, kadangkala sebuah penginjilan itu selalu bicara tentang aksi. 多少时候我们传福音，也就是说跟这个Aksi, penerapan. 就是说实践有关系。 Saya punya sesuatu. 我有一件东西， Ini ada mur. ada mur， Nah, 蕾丝。 bagaimana caranya agar mur ini saya ambil bisa terangkat tanpa saya harus pegang, hanya dengan gunting ini? 那么我们怎么样从这个里面把那个蕾丝拿起来呢？不需要 Coba ya kita tempel ya. 不需要用手， Nggak bisa. 不能啊。 Ya udah selesai. Pakai itu tuh. Enggak. Nah, jadi bagaimana ini bisa nempel dan terangkat? 这个东西怎么样能够拿起来？ Kadang-kala kalau orang memberitakan Injil tanpa menjadi murid terlebih dahulu sama seperti ini. 如果我们要传福音，可是我们不先做主的门徒的话，就像这个东西一样。 Diutus ke sebuah tempat
Memberitakan Injil, nggak kena-kena, nggak 上帝 nempel. 差遣我们去某一个地方，我们得不着人， Bagaimana caranya? 我们怎么样用这么样的方法呢 Ini apa? ？magnet 呀， Magnet, betul. 用磁，好像磁铁。 Kalau 磁 saya 性 kecil dulu disebut besi Sisi. berani. Ya kan ya, besi berani ya. Sisi. Seumuran kita berarti. Nah, saya dipinjemin nih magnetnya. Makasih Pak Ferdi. Nah, jadi besi berani ini bisa kita gambarkan, bisa nih nempel. 啊，它能够全部把它吸引， Bisa. 能够。 Tuhan bisa membuat orang percaya tanpa turut campur tangan kita, bisa. 如果我们相信没有上帝的作为，可能能够。 Tapi bukan itu kan poinnya. Poinnya adalah gimana agar kita dipakai Tuhan, bagaimana gunting ini bisa untuk menarik mur tadi. 那好像是说这个剪刀怎么样成为上帝使用它？ Nggak nempel. 不让。 Nempel dia. 我们就把剪刀放在磁铁上，就这些东西就能够吸引。 Semakin kita gosok, semakin kita punya relasi dengan Tuhan, dengan firman-Nya, semakin kita dimuridkan, semakin kita bisa dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan. 我们跟上帝的关系越来靠近，我们成为主的门徒，那我们一定会被上帝使用。 Sehingga penginjilan dan pemuritan kita lihat di dalam 3 kotak ini. 那么我们传福音和门徒的训练，可以在这个上方面。 Yang paling, berarti paling mana ya? Yang ada kata pedalaman. Dikatakan penting untuk kita melakukan penginjilan dan pemuritan bagi orang Kristen di pedalaman. 也就是说，对我们来说，我们为着农村的基督徒传福音和传福音很重要。 Baik dengan berita-berita sudah dihijaukan atau apapun seperti itu, intinya adalah penting untuk kita memberitakan kepada orang yang di pedalaman. 也就是说，我们对在乡村里面的传福音是非常的重要。 Bapak Ibu, di spanduk kita, saya ingin cerita tentang pengalaman pelayanan mission trip saya dan pemuda dan beberapa tim misi di Tumiang. Ini di tahun 2018. 我们看这 ini 个，看一下这个2018年的事情， Kemudian ini sama nih, yang di bawah. 这个也是一样的，在底下。 Nah, ini adalah selah pertama kali diadakan di outdoor. 这个是影片，第一次的影片是在 outdoor。 Outdoor. Jadi selama ini kan selanya di Karawaci yang ngadain sela with Christ di sini. Nah, ini pertama kali mengadakan sela di luar dan outdoor. 哦，也就是说，第一次这个影片就是在外面教会外面。 Jadi di depan mereka ini ada tanah luas, lapangan gitu, untuk mereka dulu pernah diadakan KKR Telugong sama Karawaci di sini. 在前面有个大广场，咱们就是在这里开布道会。 Sebelum momen sela, kami masuk ke ruangan ini untuk ngadain ibadah. 那么之前我们就在里面崇拜， Dan situasinya panas terik waktu itu. 在那个时候是炎热的天气。 Ketika maju ke depan, saya pikir dalam hati saya, aduh mateng panas sekali nih situasi waktu itu. 所以那个时候是非常的炎热，我们就很担心 Tetapi ketika momen sela, tiba-tiba hujan deras. 啊，就在那个时候忽然间下大雨， Dari panas jadi hujan, 从热的天气变成下大雨， plus petir. 再加上这个雷电。 Bapak Ibu, penting untuk kita melakukan penginjilan di pedalaman kepada orang-orang Kristen. 在农村里面乡下，我们对他们传福音是非常的重要。 Tetapi yang kedua, jangan lupa terlebih penting untuk melakukan penginjilan dan pemuritan bagi anak-anak kita di dalam rumah. 第二最主要是在家中，我们为我们的孩子们传福音，做门徒的训练。 Kalau bagi saya kalimat saya gini, kita menjaga rumah orang lain, tapi jangan lupa jaga rumah sendiri. 我们就是说，我们保护别人的房子，不要忘记我们先保护我们自己的房子。 Kita peduli dengan orang-orang di sana, tetapi jangan lupa untuk peduli dengan keluarga kita 也就是 juga. 说，我们关心外面的，可是不要忘记我们先关心我们家里的人。 Injili mereka, muridkan mereka. 我们要使他们受门徒的训练。 Yang ketiga, yang utama, sangat penting untuk terlebih dahulu kita melakukan penginjilan dan pemuritan bagi diri kita sendiri. 第三，也就是说，我们首先要为自己传福音
和门徒训练这一点是非常的重要。 Kita tidak mungkin ada kerinduan untuk bergerak melakukan penginjilan bila kita belum mengalami proses pemuritan. 如果我们没有经历过门徒的训练的过程，我们不能够渴望去传福音。 Bila kita rindu dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil, maka milikilah kerinduan dan tindakan untuk kita masuk dalam proses pemuritan. 如果我们渴望被上帝使用去传福音的话，然而渴望并采取行动，让我们进了门徒训练的这个过程。 Bapak Ibu, di gereja kita itu banyak ruang-ruang pemuritan, baik komisi maupun bidang. 在我们在这个教会里面，很多的使命领域都有门徒训练的这个空间。 Di remaja ada life group 1 bulan 1 kali. 在这个少年班有每一个一次的生活组， Di pemuda ada life group 1 bulan 2 kali. 在青年团契一个月有2次的 life group， Ada pasutri Magicom 1 bulan 1 kali. 在夫妇团契有一个月一次的 Magicom， Kaleb kelompok kecil 1 bulan 1 kali. 在家的团契一个月一次的小组。 Di luar itu ada kelompok-kelompok kecil yang lain, ada Youth Plus seperti itu, yang lain-lainnya untuk bersama-sama pemuritan. 在外面也很多这个培训的这个活动。 Nah, saya mau cerita Magicom deh, karena saya di Pasutri kan sekarang ya. 然后我现在就在这个夫妇团契。 Nanti kalau hamba Tuhan yang lain, yang pembina lain bisa cerita kelompok kecil masing-masing. Nah, saya ikut 2 tuh. 我参加2个部分。 Yang pertama namanya Magicom, jadi kelompoknya disebut depannya pasti nasi. 那么如果说 Magicom 就是跟吃饭有关系的。 Yang pertama adalah nasi tumpeng. Nah, Justru- ini anggotanya. 就是第一就是说吃nasi tumpeng， Nah, nasi tumpeng. ya Lapar. nggak ada Nah. terjemahnya nasi tumpeng。 Nah, jadi saya jadi anggota di situ. 我在那个时候做会员， Ada Pak Ferdi dan Bu Tirsa sebagai konektor di situ. 有2个就成为那个领导者。 Saya masuk jadi pembina Pasutri bulan Juni ya, dan saya masuk jadi Magicom nasi tumpeng. 6月份我就进到夫妇团契来侍奉。 Setelah 2 bulanan saya diminta untuk bentuk Magicom sambil tetap jadi peserta nasi tumpeng. 那我2个月的时间就带领这个 Magicom， 有这个 nasi tumpeng。 Nah, yang kedua ini namanya, ini pasangan muda yang disebut sebagai nasi bogana. nasi Ya. bogana， Bogana, nggak tahu。 nggak tahu. Nanti kapan-kapan diajak sama mereka. Nah, jadi konsepnya adalah di nasi tumpeng itu saya sebagai peserta yang menikmati. Makanya kadang ada orang yang berkata, hamba Tuhan jadi pemimpin leader. Bagi saya enggak, hamba Tuhan juga perlu jadi murid untuk nanti juga memuridkan. 那我的意思是说，我们在这个里面不是单单教导别人，我也要成为一个学生。 Dan spiritnya adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. 那么在外面在外面在里面要打开，在外面是关闭的。 Jadi bercerita apapun di dalam kelompok, tetapi cerita itu tidak boleh keluar. 也就是说，我们在这个小组里面，我们谈心，我们把一些事情阐出来，可是我们不要让外人知道。 Dan saya menikmati itu. 我实在很享受这些。 Pernah satu kali kami Magicom nasi bogana deh, karena minggu lalu kami di satu tempat makan dari jam 7 sampai jam 9, tutup tuh ya jam 9, pindah lagi cari tempat sampai jam 11 malam. 那么有一次我到nasi bogana， 把那个关门，我们就再搬到另外一个地方。 Nah, jadi saya menikmati pemuritan itu. 那么我是在很享受在这个做门徒的训练。 Bapak Ibu, kalau kita ingin menginjili, kita perlu dimuridkan. 不是吧？ Dimuridkan. 如果我们要传福音的话，我们必须先自己做这个训练，做学生。 Refleksi teologi saya gini. 这个神学的反思。 Bila kita menghargai kabar baik yang telah Tuhan berikan, maka bentuk penghargaan kita adalah dengan mau dimuridkan, menjadi murid. 如果我们尊重上帝赐给我们的好消息，那我们的形式就是说，这样受到训练，也就是说，我们成为主的学生。
Bila kita mau dimuridkan, maka Tuhan perlengkapi kita dengan kompetensi untuk memberitakan kabar baik, yaitu untuk memuridkan. 当我们受门徒的训练的时候，那么上帝就会给我们传福音的这个能力。 Doa saya biarlah di bulan misi ini adalah momentum kita untuk bermisi dan mendukung pelayanan misi yang begitu besar. 要让我们在这个宣教月的时候，让我们可以支持这个宣教的工作。 Tapi kita jangan lupa untuk tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita agar kita menjadi murid Tuhan, dimuridkan agar dengan status sebagai murid maka kita siap menjadi pemberita Injil Tuhan. 那我们不要忘记，我们成为上帝的儿女，我们要成为主耶稣的学生。 Menjadi pemberita Injil Tuhan yang punya kompetensi 我 untuk 们要有 dipakai 能 oleh 力来 Tuhan. 传讲神的话， Kita 传 berdoa. 福音。我们祷告。 Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang boleh Tuhan berikan. 主，我们为着你拯救了我们，给我们救恩献上感谢。 Dan biarlah kami sebagai orang yang diselamatkan, kami senantiasa mau untuk dimuridkan. 让我们可以成为愿意成为受门徒的，成为门徒的训练。 Ketika kami sudah dimuridkan, kami dipakai Tuhan untuk memuridkan. 我们已经成为主的学生，求上帝使用我们，也愿意来栽培下一代。 Terima kasih Tuhan. 我们谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门 Saya。serahin sama Jacqueline.